亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们今天进入到12月份的第一个礼拜三，我们非常感谢神的恩典，让我们一同来唱一首诗歌，来唱欢欣主为君王。Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Terima kasih kepada Tuhan, kita sudah masuk ke bulan 12, bulan Natal, hari Rabu yang pertama. Mari kita angkat satu puji-pujian, masyurkan Rajamu, Yesus Kristus, Anak Allah, lahir, menjelma menjadi manusia, datang untuk menjadi juru selamat kita, dan dia juga adalah Raja kita. Masyurkan Raja. Saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali sore ini boleh kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Menyelamatkan kami orang yang berdosa. Mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan di tengah-tengah dunia yang fana ini, Engkau memberikan firman-Mu yang kekal untuk menuntun hidup kami, menolong kami, sampai kami boleh bertemu kembali dengan Engkau. Kami tahu kehidupan ini tidak mudah, tetapi kami bersyukur kekuatan firman-Mu yang menopang kami. Itulah sebabnya mohon Kau berfirman kepada kami sore ini. Kuduskan hamba-hamba-Mu, pakai mereka untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang agung dan mulia dan kekal. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Ya. Semua mengawali pertemuan biasanya pakai kata selamat, begitu ya.
我们每次见面的时候总是说祝福的话。 Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat 晚 berjumpa. 安，晚安，幸会。 Rupanya selamat itu sesuatu yang sangat penting. 印尼文的安就是平安，是非常的重要。 Karena ketika kita selamat, kita bisa melakukan apa saja. 当我们平安的时候，我们能够做一切事情。 Keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang nyaris binasa 那些走向灭亡的人，上帝是给他们救恩， akan memberikan sukacita, 是给他们喜乐， akan memberikan kegembiraan. 给他们快乐。 Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 亲爱的姊妹们， saya tidak akan pernah lupa dengan sebuah peristiwa yang saya alami. 我从来不忘记我所经历的这件事情。 Saya masih cukup kecil, 那时候我还小， TK. 幼稚园。 Satu kali ayah saya mengajak saya pulang dari sekolah untuk mengambil gaji. Karena ayah saya seorang guru dan mengambil gajinya ke kantornya itu cukup jauh, harus pakai bis. 有一次放学回家以后，爸爸带我去到他的学校领薪水， Ya bisnya masih bis kuno itu ya, 那是 nggak ada AC, 那是古老的公车，没有冷气， yang ada kepalanya itu. 那个头很大。 Kami naik, 我们上车， tetapi pada satu tempat yang jalannya menurun dan curam dan ada jurang gitu. 到了一个斜坡，下面有山谷。 Tiba-tiba sopir berteriak, 突然间，司机喊叫， "Long, long, long." 就是这样叫。 Ketika itu saya nggak tahu karena saya masih kecil ya, tetapi tiba-tiba ayah saya tuh langsung memeluk saya. 我小时候不懂事，可是我父亲突然间把我抱住， Ayah saya berdoa, 我爸爸祷告， kami menyerahkan nyawa kami ke dalam tangan. 我们把我们的生命交给神。 Tiba-tiba sudah hampir sampai pada jurang, 差不多要掉进这个山谷里面， itu bis berhenti dan kepala itu ada di pinggir jurang. 突然间那个车呢，公车呢就停住，它的车头已经到了这个要进到山谷里面。 Ternyata tatkala sopir itu teriak blong 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 blong, keneknya itu memiliki keberanian luar biasa. 当这个司机喊叫的时候，他的助手有一个特别的 Dia 勇气， mengambil balok kayu, 他拿一个木头，一根木头， dia lompat 他跳下来， dan dia lempar kayu itu dan pas puji Tuhan membuat bis itu berhenti. 他突然间这个助手呢，把那一个一根木呢，就丢在那个汽车的前轮前面，就刚刚好挡住了这个车子。 Penumpang ada yang nangis, 这个乘客有一些哭了， menangis karena senang, 因为太高兴了， selamat dari celaka. 从危险当中平安。 Ayah saya berdoa bersyukur 我爸爸感恩祷告， dan saya masih hidup sampai sekarang. 我到现在还活着。 Saya diam karena saya tidak mengerti. 那个时候我安静，因为我不懂事。 Tetapi peristiwa itu masih membekas. 可是这个事情还是在我的脑海里面。 Ada sukacita ketika ada satu peristiwa orang selamat. 当这个一个人在危险当中得到拯救，这个世界呢就 Ibu 令 yang 人欢 dikasih 喜。 oleh Tuhan, kondisi dunia manusia sesungguhnya berada di tempat yang sangat berbahaya ketika tidak ada juru selamat. 其实我们世人没有救主的生命是非常的危险。 Kalau kita kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan, 如果我们看圣经， Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu maut. 圣经告诉我们说，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Tetapi puji Tuhan, 但是感谢神， Allah yang menjanjikan keselamatan saat manusia berdosa di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. 当这个在创世纪记载人刚刚犯罪的时候，上帝应许把救恩要赐给人。 Adalah Allah yang setia. 上帝是信实的， Sehingga kita memperoleh berita kesukaan yang besar itu.
以至于我们能够领受这个很伟大 Apa yang 的救恩。 dikatakan oleh Alkitab? Kita akan bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang kedua. 圣经说什么呢？我们来看路加福音第2章。 Kita membaca mulai ayat yang 10 dan ayat yang ke-11. 路加福音第2章第10、11两节， Kita akan bersama-sama membacanya, 我们一同来念路加福音第2 baik 章 yang Mandarin maupun yang Indonesia. Bahasa 中文、 Indonesia. 印尼文一起来念路加2章第10、11两节。 Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. 那 Lalu 天使 kata 对你们 malaikat 说： kepada 不要害 mereka, 怕， jangan 给你 takut. 们大喜 Sebab 的信息。 sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. 不要惧怕， Mengapa? 为什么呢？ Karena gembala pada saat melihat cahaya kemuliaan Allah. 当时在野地里牧羊人看见神的荣耀的时候，他们害怕。 Mereka takut karena apa? Hal yang luar biasa yang tidak pernah mereka saksikan. 因为那是他们从来没有经历过的事。 Nah, kalau kita kembali melihat di dalam kitab Kejadian, pada saat Allah mau menemui manusia yang sudah melanggar, memberontak, tidak taat, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dan mereka mengatakan, aku takut. 创世纪那边记载，当我们的始祖犯罪的时候，上帝寻找亚当夏娃，圣经说他们害怕， Dosa mendatangkan ketakutan. 罪恶产生惧怕。 Dan itu yang dialami oleh gembala pada saat malaikat memberitahukan berita besar. 这就是路加福音所记载的。当时牧羊人看见天使的时候，他们就害怕。 Apa berita kesukaan yang besar? Bukan hanya untuk gembala, tetapi dikatakan untuk seluruh bangsa. 这个大喜的信息不是单单给牧羊人，而是给万民的。 Dia katakan hari ini. 今天 Apa artinya hari ini? 什么意思呢？ Ternyata penantian juru selamat itu sudah sangat lama sekali. 人类等待耶稣基督已经很久很久。 Janji keselamatan itu, kedatangan juru selamat itu sudah disampaikan begitu lama bahkan kepada para nabi, tetapi sepertinya tidak tergenapi. 上帝给人救的信息已经很久很久，可是似乎没有应验， Sepertinya itu adalah janji kosong Tuhan. 好像那个是虚空的应许。 Tetapi puji Tuhan, 但是感谢上帝， Natal adalah di mana Allah mengingat janjinya dan menepati. 圣诞是什么呢？就是上帝纪念他的应许， Berita besar, sukacita besar itu 大喜的信息 dinyatakan 被表达出来。 lebih kurang 2000 tahun yang lalu. 大概在2000年前， Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 2000年前，天使说：“今天为你们生了救主。 Juru selamat untuk apa? ”为什么呢？ Bukan hanya untuk menyelamatkan seperti saya dan ayah saya selamat dari bis yang masuk jurang. 这个救主不是单单好像神帮助我跟我的父亲免了那个灾祸， Tetapi keselamatan jiwa yang kekal. 这个救恩是永恒的。 Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf? 天使对约瑟说什么呢？ Kita membaca dari Matius pasal yang ke-1. 马太福音第1章，马太福音第1章 Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. 马太福音第1章21到23节， Saya akan membacakan bagian ini. 我来读这一段的圣经。 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切事的成就，是有应验主借先知所说的话说：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。 Janji ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya sekitar kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. 上帝救恩的应许是借着以赛亚在700年前给我们 Ayat 的。 saya berpikir gitu ya. 我就想， Ketika dia mengatakan anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 当上帝说有童女要怀孕生子的时候， Ini kan mengandung sebuah misteri. 这是一个奥秘。 Kalau yang lahir perempuan bagaimana? 如果生下来的是女儿，怎么样呢？ Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha benar. 感谢神，我们的神是永远是真理。 Apa yang dikatakan itu ya dan amin. 他说的是阿门。 Sungguh dia katakan anak darah itu Maria melahirkan oleh karena Roh Kudus. Persis lahir anak laki-laki dan dinamakan Yesus. 上帝借着以赛亚先知说，必有童女怀孕生子，就是儿子，人要称他的名为以马内利。 Tempat kelahirannya di kota apa disebutkan kepada Nabi Mika bahwa di Bethlehem. 耶稣基督降生的地点也被先知弥迦所预言，就是在伯利 Itu 恒， digenapi 这也应验了。 di Bethlehem, 在伯利恒， bukan di Yerusalem, 不是在耶路撒冷， bukan di kota yang lain. 不是在别的城市。 Artinya kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah sebuah sejarah yang benar-benar terjadi. 意思是说，耶稣基督的降生是发生在人类的历史里面，是真实的。 Allah menepati janjinya 上 dengan 帝成就他的应 sempurna. 许。 Saya tidak tahu, ibu-ibu sudah ada yang pergi ke Israel? 有没有人去过以 Ada 色列？ beberapa ya. 有没有人去过以色列？Ada nih yang angkat tangan. Ya, ya. Ada beberapa. Ke sana bukan untuk nyekar ya, bukan. Tetapi untuk membuktikan. Kita nggak perlu bukti sebenarnya. 去那边我们是要证实，其实我们不必要 Bahwa 被证实， Yesus itu adalah Allah atas sejarah. 因为耶稣基督是历史的主。 Tempat-tempat dia hidup dan melakukan hal di dalam kehidupannya, bahkan sampai kematiannya, ada tempatnya sampai sekarang. 他当年在世上所做的工作，那个地点到现 Janji 在 Allah 还有。 bukan hoax. 神的应许不是虚空的， Janji Allah bukan janji palsu. 不是假的应许。 Tetapi dia genapi dengan sempurna. 神应验他的应许， Inilah berita kesukaan yang besar. 这就是大喜的信息。 Allah menepati janjinya dengan sempurna, memberikan juru selamat kepada manusia yang berdosa. 上帝成就他的应许，把救主赐下给我们。 Kedatangannya sebagai juru selamat. Yang kedua, Natal adalah di mana berita sukacita itu Allah berdamai dengan manusia. 圣诞是什么呢？圣诞就是神与人和好。 Kita kalau melihat kembali pada saat manusia jatuh di dalam dosa, dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan ular dan keturunan perempuan. 当人犯罪的时候，上帝对亚当夏娃说：“我要和你的后裔，就是女人的后裔，使和女人的后裔要做仇敌。” Dosa membuat manusia tidak lagi bisa menghampiri Allah. 罪恶使人不能够接近上帝。 Allah yang maha kudus tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. 圣洁的上帝不能够被有罪的人所接近。 Itulah sebabnya dikatakan manusia diusir dari Taman Eden. 所以圣经说，神把我们的始祖亚当夏娃
打发离开伊甸园。 Pada awalnya manusia bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan dengan bebas. Tetapi dosa telah memutus komunikasi itu. Dan manusia terbuang untuk binasa. 犯罪之前，人跟神能够很自由的相处在一起，能够很自由的团契。可是人犯罪之后呢，这一条路就断了。 Tetapi puji Tuhan, 感谢上帝， Allah berkehendak tetap menjaga untuk terus ada rasa untuk berdamai dengan manusia. 上帝主动与人和好， Yang mencoba untuk menyatakan hal-hal yang hatinya itu mau berdamai, tetapi manusia terus menolak. 上帝主动向人显示他对人的爱，可是人一直拒绝。 Coba kita perhatikan. 你留意， Ketika Allah mengutus para nabi, 当神差派他的众先知的时候， mereka dibunuh ketika mengatakan kebenaran Tuhan. 当先知传扬神的真理的时候，先知很多被杀的。 Karena mereka manusia memang tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Allah. 因为人不能够到神的面前， Itulah sebabnya pada akhirnya tadi genaplah apa yang difirmankan Allah. Berita sukacita, Allah turun dari sorga yang mulia. Mencari, bukan hanya mencari, tetapi dia lahir menjadi manusia. Diam di antara manusia. Walaupun kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, manusia menolaknya. 犯罪之后的人不能够到神的面前，所以到最后，神主动的来到世界来寻找人，可是 Tetapi Allah 人也是 terus 拒绝， melakukan perdamaian itu. 可是神还是主动的寻找人。 Ketika kita merayakan Natal, 当我们庆祝圣诞的时候， kita mendengar tentang sukacita, berita sukacita. 我们听见大喜的信息， Kita jangan hanya berhenti di kelahiran, mengingat kelahiran 我 Yesus. 们不要停止在耶稣基督的降生， Tetapi mata kita juga harus kembali melihat ke Bukit Golgota. 我们的眼睛也应该向前看，耶稣基督钉在十字架上的哥哥他山。 Di salib itulah Allah menggenapi janji keselamatannya dengan sempurna. 在哥哥他山上的十字架，上帝成就他对人救恩的应许。 Setiap kali mengingat, kita mengingat kain lampin, palungan. Mari kita juga memalingkan mata kita kepada salib yang kasar, di mana Yesus tergantung untuk menyelesaikan rencana keselamatan manusia yang dilakukan oleh 当我们纪念小小的耶稣生在马槽的时候，有一块布把它包起来，同时我们也可以纪念耶稣基督在十字架上为人担当我们的罪。 Allah yang maha tinggi, 至高的 Allah 神， yang maha kudus, 至 Allah 高 yang maha kekal, turun menjadi manusia 至高至圣洁的神降世为人， dan merendahkan diri serendah-rendahnya sampai titik paling rendah, naik ke atas kayu salib. 他将被自己谦卑到死在十字架上。 Di atas kayu salib, Yesus sang juru selamat terpentang antara langit dan bumi. 在十字架上，耶稣基督被牵挂在天地之间。 Secara vertikal dia mendamaikan manusia dengan Allah. 从垂着的方面来说，他把人带到神的面前，要人与神和好。 Tetapi sekaligus dia juga mendamaikan kita antara manusia. 在横这一方面呢，耶稣基督把有仇恨的人也在主里面连接在一起。 Kata sudah genap. 耶稣基督在十字架上说了7句话，其中这就是成了。 Apa yang dikatakan oleh para nabi. 这就是先知所预言的， Genap sempurna di atas kayu salib. 在十字架上救恩完成了。 Ketika dia mengatakan sudah selesai. 当耶稣说成了，就是说救恩已经完成了。 Apa yang selesai? 什么完成了呢？ Permusuhan antara Allah dan manusia. 神与人之间的那个仇 Tuhan 恨，因为罪 mengakhiri 的仇 murkanya. 恨就已经结束了。 Dia mau berdamai dengan
manusia. 上帝愿意与人和好。 Salib adalah tanda ketuntasan rencana penyelamatan manusia. 耶稣基督的受死就真正的表现，这个救恩已经真正的完成了。 Kita bersyukur 我们感恩 karena berita sukacita yang besar itu 这个大喜的信息 boleh menjadi milik kita. 可以成为我们的。 Kita menjadi orang-orang yang spesial yang bisa mengamini dan mengimani kebenaran ini. 我们成为一个很特别的人，能够为这件事情说阿门。 Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. 这不是因为我们比别人更好， Dia datang ke dunia menjadi juru selamat 耶稣基督， hanya dengan satu alasan, 耶稣基督来到世界来做人，只有一个目的， kasih. 就是爱。 Kasih itu 这个爱 dia nyatakan 彰显出来， di Bethlehem 就是在伯利恒 sampai Golgota. 到从伯利恒到哥哥他。 Dan yang ketiga, 第三， berita sukacita yang besar itu dia katakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. 这大喜的信息是什么呢？就是说，今天在大卫的城里为你们生了一个救主， Kristus yang diurapi, 就是被恩膏的基督， yang layak menjadi juru selamat. 是配的，能够做我们的救主。 Tetapi dia adalah Tuhan Sang Pencipta. 耶稣基督也是创造的神， Dia yang menciptakan saya dan saudara. 他创造了你和我。 Dan di dalam Kristus kita, ciptaan yang sudah disucikan oleh darahnya, kita boleh kembali memiliki pengharapan untuk bersatu kembali dengan Sang Pencipta. 在耶稣基督里面，我们被接近，我们成为一个新造的人。 Ada pengharapan keselamatan kekal. 基督给我们永恒的盼望。 Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 叫一些信耶稣基督的人不至灭亡，反得永生。 Harus hafal ini. Yohanes 3:16. Ya. 要背约翰福音3章第16节。 Karena begitu besar kasih Allah. Kata itu selalu besar. Ya, sukacita besar. 大喜了， Kasih yang besar. 极大的爱， Artinya tak terjangkau oleh pikiran kita. 是我们人所想象不到的。 Tapi dia berikan kepada kita. 可是他给了我们。 Semua agama kepercayaan percaya bahwa sesudah mati ada kehidupan. 每个宗教都相信人死了以后还有来生， Tetapi mereka tidak memberikan kepastian. 可是世界的宗教没有给人一个确据。 Tapi puji Tuhan di dalam Kristus 可是，在耶稣基督里面， ada kepastian keselamatan kekal. 我们有得救的确据。 Apa sih tujuan kita untuk mengiring Yesus? 为什我们跟随耶稣的目的是什么呢？ Apa tujuan kita? 我们的目的是什么？要 Ada 跟 yang 随 bisa 主。 jawab? Ada yang bisa jawab? 有人能够回答吗？ Apa tujuan kita? Kita mengiring Yesus. 为什么要跟随耶稣基督？ Ada tujuan terakhir. 最终的目 Harus kita 标， mengerti. Mari kita melihat 我们应该明白。 Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. 约翰福音14章， Selalu sering dibacakan di kedukaan. 约翰福音14章常常被引用在上次礼拜的时候。 Tetapi saya sangat suka ayat-ayat ini. Walaupun tidak kedukaan, saya seringkali membaca dan merenungkan. 纵然不是在上次礼拜，我喜欢这一届的圣经， Karena ada satu kalimat yang membuat saya sukacita. 因为有一句话是我喜乐。 Yohanes 14, 约翰福音第 ayat 14章 1 sampai ayat yang ketiga. 第1节到第3节， Saya akan membacakan bahasa Indonesianya. 我先用英文来念。 Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 耶稣说：“你们心里不要忧愁，你们心神也当信我。在我父的家里有许多的住处，若是没有，我早就已经告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。” Kalimat yang terakhir saya senang sekali. 最后的一句我很喜欢， Supaya di tempat di mana aku berada, 叫我在哪里， kamu pun berada. 你们也在哪里。 Di mana tempat Tuhan? 耶稣在哪里？ Di surga. 在天堂。 Artinya setiap kita yang percaya, 意思就是说，我们 kita 信靠 akan 他的人， bersama dengan Tuhan di 我们也与耶稣基督一同在天堂。 Ini adalah janji sukacita yang kita akan terima. Kita tidak tahu kapan. 这是我们所领受的应许，虽然我们不知道什么时候成就， Dan ini akan tergenapi ketika kita tetap setia kepada Sang Juru 当 Selamat. 我们忠心的跟随耶稣基督的时候，这个应许要成就在我们的身上。 Untuk sampai pada genap, kamu akan bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, kamu pun berada. 主耶稣说 Masih melewati masa yang cukup：“ panjang. 主耶稣说，叫我在哪里，你们也在哪里。虽然中间要经过许多的时间， Kita harus melewati kehidupan di dalam dunia yang berdosa ini dengan hal-hal yang tidak nyaman. 在还没有见到耶稣之前呢，我们要经历世界上许多不好的事情。 Kita melewatinya dengan air mata. 我们经过了许多的眼泪， Kita melewatinya dengan sakit. 我们有很多的病痛。 Saya berapa waktu yang lalu, saya nggak tahu apa ini ya, tiba-tiba itu sulit diangkat. 前一阵子不知道为什么我的手很难举起来， Ini mengganggu sekali. 这很困扰。 Tapi saya pikir, saya ngeluh juga buat apa? 但是我想，我叹息也没有用， Saya cuma ngomong dengan bosok, 我只能够跟我的丈夫说， sudah tua. 老了 Ya nggak apa-apa, 没关系， kan harus kita lewati. 这一切我们都要经过。 Gigi mulai rontok. 牙齿开始掉了， Saya sudah pakai 4 gigi palsu. 我用了4个的假牙， Ya, semua harus kita lewati. 这些我们都要经过。 Kaki kita sudah nggak kuat lagi. 脚也没力， Perlu tongkat, 需要拐杖， perlu kursi roda. 需要轮椅， Lewati saja, 你就这样过吧。 karena itu akan berakhir. 这些有一天要结束。 Ketika Tuhan memanggil kita, 当神召我们回去的时候， selama belum waktunya, 时候还没有到， tidak usah merengek-rengek, 不要在那里唉声叹气， santai saja. 悠哉的。 Lewati dengan tetap memohon kekuatan. 当你度过的时候，你就求主给你力量。 Dan terus menjaga iman kita. 最重要，你要保守我们对他的信心， Sampai genap waktunya Tuhan mau kita bersama dengan Dia. 当时候满足神呼召我们的时候， Mari kita melewati kehidupan yang mungkin saya mengatakan penuh dengan pergumulan air mata dan penderitaan. Percayalah semua akan berakhir pada genap waktunya saat Tuhan memanggil kita. 让我们相信时候到了，当神呼召我们的时候，这一切都结束， Kita akan lepaskan. 我们就脱离这一切的患 Kita 难， menikmati kekekalan 享受永恒， bersama dengan Tuhan. 与主同在。 Gembala menerima berita sukacita yang besar itu. 野地里面的牧羊人领受着大喜的信息， Dikatakan gembala cepat-cepat pergi dan melihat, dan mereka memuji Tuhan. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh malaikat sama dengan yang mereka lihat.
所以当这个牧羊人知道从天使的口中知道有 Sekali lagi 婴 ini 孩 adalah 要降生， kebenaran. 这个牧羊人就去到那个地方，他们所看见的，正如天使所告诉他们的， Ini adalah kebenaran. 这是真理。 Kita tidak ada yang tidak bisa pergi ke Israel. 很多人没有机会到以色列， Tidak apa-apa. 没关系。 Tetapi kita melihat dengan iman. 可是我们用信心的眼睛来看， Juru selamat itu sudah pernah lahir 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. 耶稣基督救赎的恩主，在2000多年以前已经在耶路撒冷降生， Dan dia menjadi milik kita. 他成为属于我们的。 Tetaplah setia 让我们忠心， sampai genap waktunya Tuhan memanggil kita. 这到时候满足神呼召我们。 Berita sukacita itu harus kita sampaikan. 这个大喜的信息，我们应该去传扬它。 Mungkin kita ditolak, 也许你要被拒绝， tetapi jangan pernah berhenti. 可是不要害怕。 Dunia membutuhkan juru selamat. 世界需要救主， Kita diutus. 我们奉差遣去传讲。 Selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati. 让我们欢迎圣诞节，上帝祝福。阿门。天父上帝，我们谢谢你的恩典，你把大喜的信息不但是给我们，也是给普世的万民，帮助我们已经经历了，已经领受了，已经经过了，知道你的应许是真的，让我们去传扬它。求主帮助我们在今年的圣诞节，让普世的基督徒踊跃的传扬、介绍耶稣基督，让今年的圣诞节有成千上万的人会向主。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Yesus Kristus lahir bukan saja untuk kami, tapi untuk seluruh umat manusia. Tuhan tolong kepada kami yang sudah mencicipi, sudah mengalami akan keselamatan Tuhan. Kami bukan saja menikmati seorang diri, tetapi kami bisa menyiarkan, karena itu adalah isi hati Tuhan. Mau kami menyebarkan keselamatan ini, supaya tahun-tahun, setiap tahun Natal, ada beribu-ribu, berjuta-juta jiwa diselamatkan. Bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati akan KPR Natal di setiap gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 谢谢琳达传道给我们传讲美好的信息，让我们再一次被提醒，耶稣基督降世为人，不是单单为做一小撮的人，乃是为全世界的人。但是今天还有很多人还不知道耶稣基督降世为人的目的意义。Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Guru Injil Linda Sugiharto yang sudah membawakan firman Tuhan, mengingatkan kepada kita, Yesus lahir ke dalam dunia. Yesus lahir bukan saja untuk sekelompok orang, tetapi Yesus lahir untuk manusia, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Untuk itu, mari kita yang sudah kenal Tuhan, sudah mencicipi anugerah keselamatan Tuhan, kita kabarkan tentang Juru Selamat Yesus Kristus。我们来唱一首诗，到各山林去传扬耶稣基督世人的救主。